محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Ashraf bin Suwarin kerana sudi bersama-sama kita pada kuliah Isyak dengan kitab Hadis Sahih Terbukti Masa Kini, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah. Terima kasih kepada grup Gemenur Iman, tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Puan Rosniati binti Mansur, barisan EJK-nya serta para sahabat jannah. Jadi untuk memberkati majlis pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca umur kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa para jemaah yang dikasihi diingatkan supaya offkan mikrofon supaya tiada sebarang gangguan, dan sekiranya ingin membuka kamera hendaklah berada dalam keadaan letak aurat dan beradab sopan. Jadi sekiranya ingin mengajukan sebarang soalan, hendaklah kemukakan soalan di penghujung kuliah, atau sekiranya Ustaz membuka ruang untuk bertanya. Semoga majlis dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahul musta'an wallahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih pada puan pengurusi pemula bicara pada malam ini, Bonda Rosniati selaku pengurusi Gema Yasin Nur Iman, seluruh ahli jawatan kuasa dan seluruh yang bersama pada malam ini, dan juga untuk pengetahuan usrah Gema Yasin Nur Iman, kita juga buat live. Malam ni kita ada tiga, termasuk di depan saya ni secara real punya, gitu juga secara online di Facebook ada, gitu juga melalui Google Meet ni juga. Jadi mudah-mudahan ada sesuatu manfaat, kita nak share seramai-ramainya bicara kita. InsyaAllah mudah-mudahan yang kita buat malam ini, di mana pun kita berada, ada doa iringan daripada Allah, dan ada doa amin amin doa daripada para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis ilmu kita di alam maya secara real depan saya ni pun ada, ya, melalui Facebook ada dan melalui Google Meet pun ada. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita nak cari redha Allah. Hidup kita tak lama. Yang kita nak, yang tersisa ini, kita makin taat, makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada pada malam Sayyidul Ayyam. Bila sebut Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, hari Jumaat, malam Jumaat lebih baik daripada 2 hari raya. Ya, 2 hari raya, hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Barang siapa yang berdoa, Allah akan kabulkan doa. Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan ganda-gandakan kebaikan baginya. Allahu Akbar. Ya, yang nak buka Facebook, Facebook Ustaz Ashraf. Ya, insya-Allah boleh follow saya, boleh like. Ya, mudah-mudahan untuk dakwah berterusan insya-Allah. Saya nak tanya sampai muka surat berapa? Ada ke tanda buku ni? Ya, sampai muka surat berapa kita sambung insya-Allah? Ada tidak? Muka surat 103. Muka surat 103. Baik, muka surat 103. InsyaAllah, walaupun tidak melalui Google Meet, kita akan gunakan buku ni setiap malam Jumaat insya-Allah. Jadi buka muka surat 103. Sahabat-sahabat yang di Facebook, begitu juga Islam yang berada di Google Meet. Tajuk yang kita akan bicarakan, Islam kembali dagang. Maksud Islam kembali dagang apa dia? Islam dulu datang dia pelik, dia akan kembali pelik. Allahu Akbar. Macam diperdagangkan, diperniagakan. Allahu Akbar. Baik, cuba kita teliti muka surat 103.
Islam hadir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang mengamalkan kepercayaan pagan. Pagan ni apa dia? Penyembahan berhala dan bertuhankan material. Islam hadir di saat bumi ini dipenuhi manusia-manusia berkelakuan tidak beradab, berhati gelap, berfikiran bebal, berperangai tidak bermoral serta pemikiran negatif lainnya. Ya, bagaimana mukadimah nak cerita Islam datang dalam keadaan manusia ni perangai pelik-pelik. Ya, manusia dalam keadaan kejar kebendaan, ya, material. Zaman jahiliah. Jahil tu bukan jahil kepala otak dia, tapi jahil dia punya akidah dia. Allahu Akbar. Baik, oleh sebab itu, kehadiran Islam dianggap gharib. Gharib maksud dia apa? Dia asing. Dan nilai-nilai ajarannya dimusuhi dan dibenci orang-orang jahiliah. Tidak mendapat sinaran cahaya iman dan Islam. Terutamanya para pemuka kaum musyrikin Quraisy Mekah yang berasa tidak aman dengan kehadiran Islam di bumi tersebut. Seluruh yang dirahmati Allah, apa yang saya nak cerita, yang kita nak sama-sama faham, tajuk malam ni Islam kembali dagang. Islam ni pelik, dulu datangnya pelik, orang tak kenal, dia akan kembali pelik tau. Orang yang beramal dengan Islam dia anggap kuno, dia anggap ketinggalan zaman. Orang malu nak beramal dengan sunnah Nabi, orang malu nak ikut Al-Quran, berlaku dah. Bagaimana hari ni, kita zaman apa ni, zaman TikTok. Cuma malam ni tak buat live TikTok lah kan. Tak ada nak handle kan. Jadi saya nak cerita apa, viral satu budak, tudung dia bulat, tiba-tiba cikgu gunting tudung dia. Cikgu gunting tudungnya. Rupa-rupanya bila kita tengok komen, ada yang tudung rupa-rupa jadi trend, depan pendek tapi belakang itu labuh. Labuh tu macam nak ekor, dah jadi trend dah. Jadi budaya dah. Bukan nak tutup aurat, tapi lebih kepada nak subhanallah, istilahnya bertabaruj, benda yang nak meraih pandangan orang yang bukan mahram. Fashion, fashion, pakai tudung pun fashion. Allahu Akbar. Ni itu sebab kita kena letakkan, kita buat sesuatu kena tuntutan Islam, bukan dalam keadaan suka-suka. Kenapa buat ibadah? Dia ibadah, aku ibadah. Kenapa semayang? Dia semayang, aku semayang. Dia tak tahu nilai semayang itu. Allahu Akbar. Ada yang komen trend. Semayang pun ikut trend. Betul. Kenapa tak semayang? Aku kalau tak semayang malu. Terima kasih banyak-banyak. Saya tengok dah view dah dekat 184. Mungkin daripada Gemar Yasin Nur Iman pun ada yang follow melalui Facebook ni. Baik. Seluruh yang dirahmati Allah. Realiti sejarah, bila kita buka sejarah, menyatakan Islam dalam keadaan terasing. Pada awal kemunculannya disebabkan oleh beberapa faktor. Islam dalam keadaan asing ni apa sebab? Yang pertama, para pengamal kepercayaan pagan berasa terancam dengan kehadiran agama baru yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dianggap pelik, takut terancam. Baik, yang kedua, fanatik, buta terhadap kepercayaan nenek moyang. Dia terlalu berpegang pada fahaman dulu nenek moyang mereka. Yang ketiga, golongan kaum musyrikin Quraisy berasa tercabar, terpinggir kerana simpati luas masyarakat Mekah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, golongan kaum musyrikin Quraisy Mekah takut kehilangan populariti. Dulu kaum Quraisy ni dia popular tau, popular. Bila datang Islam ni dia ketinggalan dah. Itu sebab Islam hari ni dikenal. Bagaimana hari ni sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tadi saya kuliah di Bukit Jelutong. Malam ni Syekh Masyari Al-Fasi. Dia turun ke Masjid Bukit Jelutong jadi imam. Rasa nak pergi tapi dah janji malam dah buat program kan. Allahu Akbar. Dan malam ni juga dah mula dah World Cup. Saya punya pasukan Saudi pun dah kalah 2 kali dah. Mula-mula menang lawan Argentina, ni dah kalah pula. Allahu Akbar. Bermakna apa? Nak cerita Qatar, Qatar dia menganjurkan World Cup ni bagaimana dia tunjukkan Islam itu sangat-sangat mulia. Islam itu sangat-sangat hebat. Bagaimana penerimaan Islam. Kita cerita tajuk ni, Islam kembali dagang ni. Baik, sungguh pun demikian, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiarkan risalah Islam tidaklah sia-sia. Perlahan namun pasti ramai penduduk kota Mekah yang sukarela memeluk Islam. Nabi bermula dakwahnya dengan sir. Sir apa dia? Dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dan Nabi bermulalah dakwah dia secara terang-terang. Bermula daripada sahabat karib dia, bermula dengan keluarga dia. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, saya mohon untuk share, untuk like dan untuk komen kalau ada soalan, biar kita tanya daripada salah faham. Tak faham ni kita tanya, jangan daripada kita diam, kita salah faham.
sampai jadi bodoh, bengong dan sebagainya. Na'udzubillah. Baik, dalam pada masa itu, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, Islam yang pada mulanya dilabelkan sebagai agama yang gharib. Gharib apa dia? Asing. Berubah menjadi agama yang masyhur, yakni sya'bi. Kaum muslimin yang pada mulanya lemah dan dilemahkan, al-mustada'afun, muncul menjadi umat yang kuat. Muncul menjadi umat yang kuat. Kini umat Islam berjumlah lingkungan 1.8 bilion daripada jumlah penduduk dunia yang seramai 6.9 bilion. Mungkin dah bertambah dah. Ini merupakan realiti kehidupan yang tidak dapat disangkal lagi bahawa kaum muslimin telah mengambil peranan penting dan berjasa besar dalam membangunkan peradaban umat Islam. Dan sebenarnya seluruh yang dirahmati Allah, ramai cendekiawan muslim yang menjadi tenaga intelektual di sebalik kemajuan peradaban moden. Islam ini dah asalnya memang dah hebat. Asalnya hebat. Dan barat hari ni kita nampak hebat sebab apa? Dia ciplak kepandaian teknologi Islam ini sebenarnya. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah balik, sebenarnya tidak sedikit sumbangan umat Islam dalam mewujudkan kejayaan sains. Bermakna banyak. Ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, pendidikan, kedoktoran, politik, sosial, ekonomi dan segmen kehidupan lainnya yang kini dirasakan umat manusia di pelbagai penjuru dunia. Bahkan tanpa jasa besar kaum muslimin, nescaya masyarakat dunia barat, Eropah dan Amerika masih terpasung oleh kebodohan abadi. Bermakna Islam ini jadi role model kepada kecanggihan hari ini. Kejayaan barat hari ini sebenarnya. China yang nampak maju, tengok Korea yang nampak maju, Jepun yang nampak maju, sebenarnya bermula daripada Islam. Akan tetapi di sebalik kejayaan dan populariti Islam serta pencapaian besar umat Islam tersebut, Islam kembali asing. Allahu Akbar. Dalam canggih tu nanti Islam kembali asing. Maksud dia apa dia? Bahkan dalam kalangan kaum muslimin sendiri pun. Cuba kita teliti tengok hadis Nabi riwayat Muslim. Kita amati betul-betul dengan fikiran terbuka isyarat Nabi ni, sesungguhnya Islam dalam keadaan asing dan akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Apa maksudnya beruntung? Orang-orang yang dianggap asing, dia istiqamah dengan kebaikan. Orang tak nak ikut Islam, orang anggap Islam ni pelik dah, tapi dia boleh istiqamah dengan kebaikan, beruntung dia. Allahu Akbar. Hari ni cuba kita tengok. PM yang ke-10 baru dilantik. Macam-macam kita duk mikir, hari-hari duk buka handphone bila nak PM ni. Orang buat lawak PM dah sampai tukar ke AM lagi dah. Tapi di sebalik gambaran itu kita fikir balik, bagaimana ketaatan kita dengan Islam. Bagaimana istiqamah kita dengan Islam ni. Itu yang disebut sebagai orang-orang yang beruntung. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita habiskan tajuk malam ni, saya sebut balik. InsyaAllah yang berada di live Facebook, malam ni kita bersama dengan Ustaz Afad Raihan, sahabat-sahabat saya yang lain. Kita nak untuk pengetahuan Ahli Usrah Gemah Yasin Nur Iman, setiap malam Jumaat kita buat infak beras secara online. Siapa nak infak, bermula daripada beras RM5 1 kilo, 5 kilo RM16, 10 kilo RM30, 1 guni bersamaan RM150. Malam ni juga secara online terus kita lock, bayar kemudian tak apa, kita lock terus. Alhamdulillah kita dah dapat malam ni dalam live ni 15 beg, 5 kilo insya-Allah melalui Google Meet juga nak tinggalkan. Saya tinggalkan nombor telefon sekali lagi 013-632-8852. Kita nak imarahkan bukan hanya kuliah, tapi kita nak imarahkan orang untuk bersedekah. Imarahkan orang untuk bantu orang lain. Saya nak sebut, kita berinfak, kita keluarkan harta, kita nampak berkurang. Ingat, Allah ganti yang terbaik. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang beri pinjam dengan pinjaman yang terbaik pada Allah, Allah bagi pinjam, kita bagi pinjam balik. Dengan ikhlas, baginya ganjaran yang sangat mulia. Untuk maklumat, Ahli Usrah yang berada di Google Meet, saya berada di kafe yang kita bangunkan. Kafe ni bukan hanya untuk minum kopi di Bukit Kapar ni. Pondok saya di Tanjung Karang, ini di Bukit Kapar. Kita buat juga sebelum ni, kita sampaikan bukan hanya bagi minum kopi, tapi kita buat agihan kepada asnaf zakat. Dan kafe ni juga kita jadikan kafe untuk mengajar fardu ain. Kita adakan usrah setiap malam Jumaat. Mudah-mudahan macam Gemah Yasin Nur Iman ditubuhkan untuk buat kuliah,
tadabbur Quran dan sebagainya. Silakan. Sebab apa? Kita kena memikirkan apa yang aku nak buat untuk tabungan akhirat. Atas dunia macam-macam. Kita invest ni, tapi apa invest kita untuk akhirat, untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung lagi. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan teks hadis, Islam muncul dalam keadaan asing dan ia akan kembali dalam keadaan asing. Maka berbahagialah orang-orang yang terasing. Dalam hadis yang sebelum ni, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Yang ni berbahagialah orang-orang yang terasing. Allahu Akbar. Maksudnya, orang yang istiqamah ibadah ni, dia rasa terasing tak? Ya. Dia akan rasa terasing. Allahu Akbar. Dalam keadaan orang sibuk dengan keduniaan, dalam keadaan orang sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan matlamat kita. Ingat, dunia bukan matlamat. Tapi dunia adalah sebagai penghubung untuk ke akhirat. Allahu Akbar. Kena sedar. Ingat, tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya tentang 4 perkara ni. Yang pertama, Allah akan tanya umur kita. Masa yang bentuk umur kita, ke mana kita habiskan? Ke mana kita habiskan? Yang kedua, yang akan ditanya berkaitan tentang harta. Mana dapat? Ke mana kita habiskan? Daripada ilmu. Kita belajar. Kita amalkan atau sebaliknya. Ingat, orang yang tahu, faham tentang ilmu, dia buat dosa, itu orang fasik. Dia akan dicelup dalam neraka Allah dan barulah dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, akan ditanya tentang tubuh badan kita, kaki kita. Sampailah kalau kita renung satu ayat daripada surah Yasin, kan malam Jumaat ni baca Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari mulut Allah tutup yang bercakap tangan-tangan mereka, yang menjadi saksi kaki-kaki mereka setiap apa yang dilakukan. Jadi bentuklah hari ini, subhanallah, saksi-saksi yang terbaik sementara hidup atas dunia. Dan seluruh yang dirahmati Allah, saya nak sebut saksi yang paling special di akhirat nanti adalah daripada Al-Quran yang kita baca. Daripada Al-Quran yang kita tadabbur. Allahu Akbar. Hari ini, jangan kita sia-siakan Al-Quran. Al-Quran motivasi yang terbaik. Tadi awal-awal tadi saya buat, 10 ayat kita baca daripada surah Kahfi. Hari Jumaat ni, malam Jumaat ni, jangan tinggal yang pertama, kita berselawat pada Nabi SAW. Yang kedua, jangan tinggal kita baca surah Kahfi. Yang ketiga, jangan tinggal banyakkan sedekah. Yang keempat, banyakkan berdoa. Sebab apa? Daripada asar tadi sampai asar besok, Allah nak dengar doa-doa kita. Allahu Akbar. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Kita khususkan tentang asing. Apa maksud asing? Yakni gharib. Dalam hadis Rasulullah SAW di atas, bukanlah bermakna keterasingan fizikal. Tetapi asing dalam makna bukan fizikal. Iaitu keterasingan kerana teguh mengawal akidah. Baik, dengar baik-baik. Asing maksud asing apa dia? Bila mana kita teguh mengawal akidah, kita terasing. Terasing dalam keadaan bila mana kita istiqamah dalam jaga kita punya akidah. Yang kedua, terasing bila mana kita tegak lurus menerapkan nilai-nilai Islam serta giat melaksanakan syariat Islam. Berapa ramai hari ini yang benar-benar ikut syariat Islam, yang benar-benar dia faham tentang halal haram, dia peduli. Berbanding yang langgar je halal haram. Allahu Akbar. Renungkanlah perkembangan kehidupan umat Islam dalam era moden kini. Manusia yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, maka ia kelihatan asing di mata manusia. Manusia yang berusaha menghiasi diri dengan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW bakal dianggap aneh. Apa maksud aneh? Melawan arus moden oleh masyarakat. Saya ulang balik, seluruh yang dirahmati Allah, manusia, hamba, yang berusaha menghiasi diri dengan nilai-nilai Al-Quran dan ikut sunnah Rasulullah SAW bakal dianggap aneh. Melawan arus moden. Melawan arus moden. Apa maksud dia? Zaman canggih ini susah nak jumpa orang yang istiqamah dengan syariat Islam. Orang yang benar-benar jaga solat. Orang yang benar-benar buat baik ni, payah ni. Bila buat macam tu dianggap kolot. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, di hadapan saya ni pun ramai ni. Haji Maazin ada, sahabat saya dan isteri dan keluarga dia. Tuan Baihaqi Ustaz Apad pun ada. Bersama dengan Tuan Baihaqi dengan staff dia, dengan tim dia. Begitu juga dalam usrah ni. Begitu juga di live Facebook ni.
kita nak sebut satu benda lah. Kita kena sedar dunia ni apa yang kita cari sebenarnya. Kita penatkan untuk apa? Apa yang kita nak daripada dunia ni? Ada yang nak dapat nama, ada yang nak popular. Yang saya sebut tadi, dekat live TikTok, dia buat konten, macam-macam konten. Yang dia cium, lepas tu siap bangga lagi. Aku ada Pak U, aku ada Mak U, dia cium Allah dengan dedah orang. Ini yang berlaku hari ni. Tapi orang yang bercakap benda yang baik, orang yang beramal dengan syariat Islam, dia anggap apa? Dia anggap kuno. Dia anggap ketinggalan zaman. Saya pernah buat kajian universiti, beberapa universiti, student-student, minta maaf bahasa dia, yang masih ada dara berapa persen aja. Dia dah jadi budaya dia mengamalkan seks ni. Buat telanjur ni, dah pecah dara ni, Allahu Akbar, minta maaf. Nak sebut pun jijik yang berlaku ni. Allahu Akbar. Universiti, tempat peringkat yang hebat. Peringkat yang intelektual. Tapi ada lagi gambaran ni. Sebab apa? Mereka hebat daripada sudut ilmu akademik. Tapi daripada sudut agama ni bagaimana? Allahu Akbar. Kita kena fikirkan. Kena fikirkan keluarga kita, anak isteri kita. Sebagai contoh, dalam rumah tangga, dalam rumah kita ada seorang tak solat, balak sebenarnya musibah mengundang. Mengundang balak musibah Allah dalam rumah kita. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama, hidup kita adalah untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia jadi hamba kepadaku, kata Allah. Hari ini kita hamba kepada siapa? Ingat, dunia ni baru permulaan. Kita mati bukan selesai hidup. Tapi mati itulah permulaan kehidupan sebenar. Di akhirat, sama ada dalam syurga Allah atau dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, saya nak sebut balik peringatan pada umat akhir zaman. Apa maksud akhir zaman? Umat yang akan Allah perlihatkan satu-satu tanda dunia nak kiamat. Dan Allah perlihatkan pada umat ini, dunia ni akan kiamat. Allahu Akbar. Cuba kita renungkan balik firman Allah dalam surah Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzal. Dekat Indon baru-baru ni gempa. Subhanallah. Kita gempa juga. Gempa apa? Memikirkan PM tak ada. Gempa. Allahu Akbar. Gempa. Bayangkan bila gempa kiamat, gempa yang bersangatan. Gempa yang bersangatan. Bila terjadi tu, wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu malaha. Bila bumi Allah goncangkan, yang akan mengeluarkan isi-isinya, macam bekas digoncang, isi tu akan terkeluar. Dan waktu tu manusia akan tanya, ni apa jadi ni? Apa jadi ni? Manusia tanya. Manusia macam mana, tuan-tuan? Seluruh yang dirahmati Allah, yang melihat bicara pada malam ini, manusia yang tak pernah beriman dengan Allah, manusia yang tak pernah ikut Al-Quran, yang tak pernah peduli pun dengan Al-Quran. Dia tanya. Dan waktu tu bukan manusia yang tanya dah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Betul, manusia terpinga-pinga. Tapi manusia yang beriman, manusia yang Islam, dia yang faham tentang hari kiamat, dia tak terpinga-pinga. Oh, ini dulu Quran sebut. Oh, ini dulu Nabi SAW sebut. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama, kita renung dalam diri dan kehidupan kita apa yang kita lakukan hari ini. Baik, kita sambung lagi. Manusia yang berjuang menegakkan sendi-sendi Islam dilabel sebagai manusia kuno. Dilabel sebagai manusia kuno, yakni ketinggalan zaman. Manusia yang berusaha menegakkan khalifah Islamiah, pemerintahan bersendikan nilai-nilai Islam, dituduh sebagai perosak demokrasi serta dilabelkan radikal dan pengganas. Bahkan manusia yang berusaha menghidupkan syariat Islam bakal disingkirkan dalam kehidupan masyarakat. Allahu Akbar. Kita kat Malaysia ni baru pilihan raya kan. Kita bukan nak cerita politik. Tapi bila kita melihat pilihan raya baru-baru ni, kita boleh nampak bagaimana pemimpin nak jadi pemimpin, nak rebut jadi pemimpin, apa yang mereka cuba perjuangkan sebenarnya. Apa yang mereka perjuangkan. Hari ni kalau kita fikir balik, hidup ni kita perjuangkan apa? Apa yang kita nak? Allahu Akbar. Allah matikan kita dengan apa yang kita suka buat, dengan apa yang kita suka sebut. Nak bagi mati boleh mengucap, banyak mana hari ini kita sebut la ilaha illallah. Kita nak mati dalam keadaan yang baik, banyak mana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya Allah Akbar. Malam ni saya sebut balik, sahabat ada Caca, Caca ada Mamu. Saya kafe ni depan tu dia buat caketiau. Kami menumpang tanah Haji Makzin ayah anda. InsyaAllah. Saya cerita ni, ini sahabat-sahabat yang kami sedang usahakan infak ke jalan Allah, infak bantu ramai orang. Allahu Akbar.
Bukan nak cerita kami baik, tapi belajar nak jadi baik sebenarnya. Jadi mohon doa. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita selesaikan sikit. Sikit lagi cuba tengok hadis yang bawah sekali. Abad yang ke-14 yang lalu, Rasulullah SAW telah menyampaikan isyarat mengenai orang yang terasing tersebut. Maksud yang terasing, berkaitan hal ini kita amati kenyataan Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata dalam hadis riwayat Ibnu Majah, satu ketika Rasulullah memberi pencerahan kepada kami. Para sahabat lalu bersabda kepada para sahabat. Lalu Nabi bersabda, Islam muncul dalam keadaan asing dan ia akan kembali asing dalam keadaan asing. Maka berbahagialah orang-orang yang terasing. Lalu aku bertanya, wahai utusan Allah, siapakah orang yang terasing itu? Nabi menjelaskan, iaitu orang-orang yang memencilkan. Dengar baik-baik. Asing tu maksud dia apa? Orang-orang yang memencilkan, memisahkan diri demi mempertahankan akidahnya, menjaga imannya daripada kabilah kaum mereka yang rosak akidahnya. Allahu Akbar. Asing ni bila mana apa? Dia lari. Lari nak selamatkan akidah dia. Lari nak selamatkan iman dia. Bagaimana kisah Ashabul Kahfi dalam ayat yang ke-10. Mereka tidur dalam gua, lari dalam gua, rasa macam baru tidur. Tapi Allah tidurkan selama 309 tahun. Saya baru-baru ni pergi ke Amman Jordan. Saya pergi tempat Ashabul Kahfi ni. Ada bekas-bekas lekuk-lekuk tempat baring dia orang ni. Allahu Akbar. Di sebalik gambaran ni Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Bagaimana Allah nak orang tu dalam keadaan hidayah, siapa pun tak boleh keluarkan daripada hidayah. Allah nak orang tu dalam keadaan sesat, siapa pun tak boleh nak bantu dia keluar daripada kesesatan. Jadi kita ni kena banyak doa. Ya Allah, letakkan kami sentiasa dalam hidayah Engkau, Ya Allah. Letakkan kita istiqamah dengan kebaikan, Ya Allah. Takut sebenarnya ada orang hidup lama dengan Islam tapi matinya dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kufur pada Allah. Ada yang viral. Imam Masjidil Haram. Tergambar naik motor besar. Dulu menyebarkan Islam. Hari ini lebih kepada keduniaan. Jadi lupa tentang perjuangan nak menegakkan Islam. Bagaimana satu nama juga Abdullah Al-Qasimi. Seorang penulis hebat di Saudi. Menjadi penentang hebat sekarang kepada Islam. Dia makin sombong dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab dalam hadis Nabi SAW, ada orang hidup lama dengan Islam tapi matinya jauh daripada Islam. Ada orang hidup asalnya lalai daripada Islam. Tiba-tiba mati, Allah campakkan, nak mati tu campakkan hidayah dan mati dalam keadaan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni jangan kita judge orang. Jangan kita hina orang tu. Jangan mudah. Kau ni tak dengar kuliah ni, kau ni ahli neraka. Aku yang rajin kuliah ni aku ahli syurga. Belum confirm lagi. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, baik kita sambung lagi. Lalu aku bertanya, wahai utusan Allah, siapakah orang yang terasing itu? Saya sebut balik, orang-orang yang memencilkan, memisahkan diri demi mempertahankan akidahnya, menjaga imannya daripada kabilah, yakni kaum mereka yang rosak akidah. Kita duduk dalam suasana tak ada agama. Apa yang kita nak selamat? Bagaimana cara nak selamat? Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila nampak huru-hara, kita nak selamat bila mana kita tetap dengan Al-Quran, ingatan Allah, begitu juga ingatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, hadis yang seterusnya daripada Amru bin Auf Al-Muzni. Dia mengatakan satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Ahmad, minta maaf, hadis riwayat Ahmad, Abdullah bin Amru bin As mengatakan, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap di hadapan para sahabat, beruntunglah manusia yang dianggap asing. Salah seorang sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, siapa sebenarnya manusia yang dianggap asing itu? Rasulullah menjawab, iaitu orang-orang yang teguh. Dengar, asing siapa dia? Orang-orang yang teguh berbuat amal soleh di tengah-tengah manusia lain yang berperangai buruk. Nampak? Beruntung orang-orang yang dianggap asing tu, siapa dia? Dia boleh beramal soleh dalam keadaan tengah-tengah masyarakat tu semua tak baik. Tapi dia baik. Dia boleh istiqamah. Bukan mudah. Kadang duduk seorang-seorang ni buka handphone macam-macam boleh tergerak. Nak buka benda yang tak elok lah. Subhanallah. Itulah ujian sebenar dia. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, Nabi jelaskan lagi apa dia? Orang yang berani menentang kemungkaran, maksiat dan dosa yang menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat. Itulah orang-orang yang dianggap asing.
Dan hadis yang lain apa dia, seluruh yang dirahmati Allah, satu ketika Rasulullah bersabda, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Seorang sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, siapa sebenarnya orang-orang yang dianggap asing itu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah mereka yang memperbaiki ajaranku yang telah dirosakkan oleh manusia setelah kewafatanku. Allahu Akbar. Ini dalam gambaran yang lain, asing tu bila mana kita istiqamah, kita tetap dan kita lebih baik pengamalan Islam kita. Allahu Akbar. Hari ni macam-macam sebenarnya. Dekat live TikTok ada mengaku ustazah, mudah dikondem orang ni begini-begini. Tak boleh makan apa? Ubat apa? Ubat tahan sakit Allahu Akbar. Minta maaf, saya bukan nak kecam ustazah ni, tapi jangan mudah kita nak bercakap tanpa ilmu sebenarnya. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kalau dengarlah ustazah ni dengar apa pun, bukan saya nak condemn dia, tapi kita fikir baik-baik. Setiap hukum itu ada fatwa dia. Setiap hukum itu ada dalil dia, ada kajian dia. Ada sesuatu yang perlu kita tabayun, bukan mudah-mudah. Bukan mudah-mudah sebenarnya. Macam dadah. Ada dadah yang buat manusia ni jadi apa? Jadi rosak. Dan ada dadah itu sebagai ubat. Sebab apa? Ini teknologi. Allahu Akbar. Baik. Gambaran lain apa dia? Kalau kita renung dengan fikiran yang lebih bersih, fakta kehidupan umat Islam di era moden kini, bukankah setiap Muslim yang berusaha menegakkan kehidupan Islam bakal dipencilkan, yakni dijauhi oleh sesama Muslim yang memuja kehidupan liberalism dan pluralism? Bukankah ramai antara mereka yang mengaku diri sebagai Muslim menentang penerapan syariat Islam? Orang-orang yang giat berusaha menerapkan nilai-nilai Islam akan dianggap asing serta terasing daripada kehidupan sosial walau hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim. Sungguh benar isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi sabda baginda dan sabda tersebut terbukti masa kini. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, apa yang saya boleh gambarkan daripada tajuk ini, perbanyakkan kita doa, kita mohon kekuatan pada Allah, tetapkan hati kita, tetapkan keimanan, keyakinan kita. Mudah-mudahan kita duduk istiqamah. Walau apa pun yang berlaku, kita tetap dalam landasan Islam. Allahu Akbar. Hari ini kadang susah menyebabkan keluar daripada Islam. Itu sebab ada yang dalam keadaan nikmat, dia nampak nikmat depan mata, dia tinggalkan Islam. Dalam awal tajuk ini, bagaimana Nabi SAW dia risau akan umat dia, bukan kesusahan, tapi risau akan umatnya bila mana dibentangkan di hadapan mata ini kekayaan. Dibentangkan kesenangan sampai dia lupa diri. Sampai dia lupa tanggungjawab kehidupan dia ni, sampai jadi lalai. Dalam satu ayat apa dia? Allah sebut, jangan sampai anak-anak dan harta ini menyeksa kamu. Sebab anak ini kita jauh daripada Allah. Sebab harta ini boleh menyebabkan kita jauh daripada Allah. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pusing, jangan tarik balik setelah kau beri hidayah pada kami, ya Allah. Jadi kita banyak-banyakkan doa. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar ini dapat saya sampaikan. Saya buka kepada Gema Yasin Nur Iman. Anda ada soalan, silakan. InsyaAllah untuk live ni kita berhenti untuk Gema Yasin Nur Iman. Tapi masih lagi teruskan di live Facebook saya, insyaAllah. Silakan kalau ada soalan, saya buka. Ada tak soalan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Dipersilakan jika ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Generasi masa kini memang anak-anak bagus. Diorang semua solat 5 waktu. Tidak tinggal lah. Tapi solat sunat tu memang susah diorang laksanakan. Macam mana kita nak ikut Ustaz? Terima kasih Ustaz. Imam Pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Contoh hari ni kan. Hari ni kita dah menjadi budaya kita. Ni nak cerita buat makan dah. Kita makan nasi. Makan nasi takkan kosong aja. Kita nak cari lauk. Lauk kari. Lepas tu nak bagi rasa garam. Macam tu juga ibadah sebenarnya. Ibadah basic kita. Ibadah fardu yang menjadi kewajipan. Solat wajib. Dan solat-solat sunat ini sebagai menampung kelompokan solat-solat fardu yang kita tinggalkan. Subhanallah. Hari ni kita kena fikir balik. Yang wajib itu kita tunaikan. Yang sunat itu sebagai kita nak mengikut Nabi SAW.
Ya, Nabi SAW, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Nabi sebut dalam ayat surah Ali Imran, katakanlah bila kita kata kita cinta Allah, Nabi kata apa? Fattabi'uni, ikut caraku. Ikut cara Nabi. Nabi banyak solat sunat dia. Nabi banyak ibadah dia. Sampaikan isteri dia Aisyah, dia tanya, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, kenapa susah-susah bangun malam ni, bengkak kaki ni? Kenapa sampai bengkak mata menangis ni?" Apa jawab Nabi? "Salahkah aku menjadi orang yang bersyukur?" Allahu Akbar. Orang yang berterima kasih dengan Allah. Bagaimana ketaatan melalui solat. Yang jadi seluruh yang dirahmati Allah, saya nak sebut balik, ciri-ciri ahli syurga ada 7. Ciri-ciri ahli syurga yang pertama iman. Yang kita bentuk daripada solat, yang kita bentuk daripada ibadah-ibadah kita. Tahan diri kita daripada sesuatu yang tak baik dengan iman inilah. Yang kedua apa dia? Yang kedua khusyuk dalam solat. Hari ni hati kita hadir tak dalam solat? Tengah sembahyang duk fikir macam-macam. Dan yang ketiga apa dia? Yang ketiga, tinggalkan perkara yang sia-sia. Tinggalkan perkara yang sia-sia. Ingat hari ni banyak kita cakap benda yang lara. Banyak buat benda yang lara. Cuba tengok hari ni, berapa banyak yang dapat pegang handphone. Depan saya dapat pegang handphone kan. Kita tengok live kan. Contoh bukan sini, kat Mongolia sana. Dia betul-betul dengan handphone ni banyak lalai, banyak lara. Betul, duk layan TikTok, gelak sorang-sorang, main game sampai tengah malam, dia gelak macam-macam. Subhanallah, banyak benda-benda yang sia-sia. Saya sebut balik, Allah akan tanya daripada masa kita ni, ke mana kita habiskan. Dan yang keempat apa dia? Yang keempat, ciri-ciri ahli syurga, jaga amanah. Setiap kita ada amanah. Allah akan tanya apa amanah yang diberi, dipertanggungjawab balik. Yang kelima, Allah akan tanya berkaitan tentang apa? Tentang ni yang perlu kita kena buat, jaga amalan. Banyakkan amalan yang baik, tinggalkan langsung amalan yang tak baik. Ingat, bila Allah beri hidup lagi, peluang hidup lagi, walaupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan merangkak sekalipun, kita kena taat kepada Allah. Sembahyang jangan tinggal. Cuba kita fikirkan balik. Dalam dunia macam-macam tabungan, invest kita, tanah, emas. Tapi apa yang kita investkan untuk nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keberapa? Yang keenam, kita perbanyakkan infak harta kita. Kita bantu orang. Ingat, orang yang suka bantu orang, Allah akan bantu dia. Jujur saya katakan, kita kena sedar Allah bagi kita dalam keadaan sebenarnya bukan milik kita. Yang kita perlu share. Yang malam ni saya sebut balik, kalau ada daripada Gema Yasin, yang kita infak beras secara online malam ni, boleh tinggalkan ruang komen atau boleh WhatsApp saya nombor tadi. Itu juga live di Facebook ni. Kita nak kempen malam ni daripada 5 kilo, daripada 10 kilo, daripada RM150 itu bersamaan 1 guni. Subhanallah, manfaat sangat banyak. Kita agihkan pada orang yang susah. Jujur saya katakan, hari-hari sebenarnya orang WhatsApp saya. Kadang saya ni bila orang daripada jauh tak Pening, tak Sabah minta dia tak percaya. Tapi bila datang betul-betul kadang dia nak tukar sesuatu, nak beli beras. Dia tak mampu nak beli beras. Hari ni bayangkan kita boleh bagi orang makan, orang tu makan, tumbuh jadi darah daging, dia boleh ibadah, banyak pahala kita dapat. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi dia tunjuk segera dalam bantu orang lain. Jadi hari ni kita muhasabah sama-sama, kita renung dalam diri kehidupan kita yang Allah bagi pinjam, seadanya kita boleh beri. Allah akan ganti sebaik-baiknya. Ingat, Allah akan ganti sebaik-baiknya daripada infak harta kita. Dan yang terakhir, balik kepada solat. Solat inilah ciri-ciri ahli syurga. Solat yang fardu itu lebih lagi. Awwalu amal ma yuhasibu fil akhirah as-solat. Mula-mula yang akan ditanya di akhirat pada saya, pada kita semua adalah berkaitan tentang sembahyang. Sembahyang sempurna, amalan lain ikut sempurna. Sembahyang tak sempurna, amalan lain pun ikut tidak sempurna. Wallahu alam. Silakan kalau ada lagi soalan, lebih kurang 4 minit lagi insya-Allah. Ada tak? Saya buka. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kalau tak ada apa-apa sekadar ini untuk Gema Nur Iman. Ada lagi tidak, admin? Assalamualaikum Ustaz, nak infak beras nak ni macam mana tu? Infak beras tadi melalui nombor telefon tadi. Oh, okey. 6328852 atau saya terus tinggalkan nombor akaun Maybank Iman Ashrafi 562133501515. Jujur saya katakan, seluruh yang dirahmati Allah, hari-hari dekat notifikasi saya punya Maybank tu,
Ada orang ni dia walaupun sikit, RM1. Setiap hari ada RM1. Dia masuk RM5, kadang RM6. Allah pada hari-hari dia auto. Auto transfer. Terus masuk tu RM1. Subhanallah. Minta Ada yang share nombor, apa dia? ulang nombor Ulang nombor account. akaun. Baik. 5621 33. Ada dekat chat room. Kalau boleh tu dia dekat chat room tu. Kalau buka Facebook saya juga ada. 5621 33 501515. Alhamdulillah. Live Google Meet juga saya tengok 113 orang. Di Facebook juga ada 600. Subhanallah. Mudah-mudahan ada manfaat yang banyak kita dapat malam ni. Mohon share. Jujur saya katakan ada orang yang subhanallah dah tak ada atas dunia. Anak dia cerita, Ustaz, arwah dah pergi. Tapi saya terkejut. Mengalir dia punya infak tu. Auto transfer tu. Anak dia bagi tahu bapak saya dah meninggal. Tapi dia punya akaun tu memang dia dah spend untuk nak bagi tahfiz. Ya Allah pada hari ni. Bayangkan kita dah tak ada, jasad kita terkubur. Tapi kita hidup dengan kebaikan yang kita lakukan. Orang yang baik, bagaimana kita cerita sebelum ni Pak Sumit. Umur dia disebut sebagai wali Allah. Bagaimana keadaan dia dah tak ada atas dunia. Tapi kebaikan dia tu, subhanallah, orang cerita. Macam tu juga kita hari ni kita kena tinggalkan bekas yang baik. Untuk mudah-mudahan orang ikut. Kebaikan tu akan terkesan. Mengalir pahala walaupun kita tak ada atas dunia ni. Allah beringat perjalanan ke syurga, satu perjalanan yang sangat panjang. Takut-takut minyak kita tak cukup. Minyak tu bukan minyak petrol. Tapi minyak daripada amalan-amalan kita. Allahu Akbar. Jadi saya rasa sekadar ini, terima kasih kepada 21 beg Alhamdulillah yang dah infak melalui live Facebook ni. Jadi silakan kalau ada soalan lagi, ada tak? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sedikit sebab bila berada di jalan dakwah ni Ustaz, satu cabaran dia mujahadah hati. Merasa diri baik tu permainan syaitan. Tapi kita kena bersangka baik dengan apa yang Allah datangkan. Benda ni saya minta Ustaz bagi kekuatan sikit Ustaz, sebab sangat cintakan jalan dakwah ni. Tapi kat sinilah cabaran dia kan. Bila berdepan dengan pandangan orang kata kita tunjuk baik, tapi kita nak terus berjalan dengan sangkaan baik pada Allah tu. Nak mengelak rasa baik tu Ustaz. Allahu'alam. Allahu Akbar. Sangat cantik soalan tu. Terima kasih Ustaz. Rasa diri baik itu sebenarnya satu ujian pada kita. Dan dalam keadaan kita nak tempuh jalan yang baik, akan ada cabaran, akan ada mulut-mulut, akan ada sangkaan yang tak elok. Dan bagaimana kita nak perbetulkan sangkaan, bagaimana kita nak perbetulkan niat, kita buat kebaikan ini, niatkan kerana Allah. Bukan nak mengharapkan pujian manusia. Bila kita buat sesuatu nak mengharapkan pujian manusia, peduli manusia, sanjungan manusia, manusia tak puji, manusia tak hargai, sedih. Tapi bila kita buat kerana Allah, Allah akan bersama dengan kita. Kita letak macam tu. Jadi cikgu ke, malam ni ada ustazah, malam ni ada Alhamdulillah. Dia nak mengajar, kena ikhlaskan. Anak muda tak hargai, tak apa. Ingat, yang jadi cikgu ni, dia jutawan ke akhirat. Yang menyampaikan ilmu, jutawan akhirat. Yang ajak kepada kebaikan, bentuk kebaikan. Itu sebab jalan dakwah ini bukan satu jalan yang mewah sebenarnya. Itu sebab satu ujian, satu kehinaan bila mana menyampaikan dakwah tapi mengharapkan subhanallah balasan dunia. Kadang ustaz nak bagi ceramah ni, berapa boleh bayarnya? Dia letak macam tu habis. Letak macam tu satu kehinaan sebenarnya. Itu sebab saya bukan nak angkat diri lah, tapi jujur saya katakan saya tak pernah letak nilai dalam ceramah. Saya anggap benda ni ilmu. Nak bayar-bayar, tak bayar tak ada masalah. Saya pernah dulu di ujung mula-mula ceramah akan jauh dipanggil, tak bayar. Dalam hati, ya Allah jauh ni. Lepas tu tak lama lepas tu dipanggil ceramah dekat. Sekejap ceramah tapi dibayar mahal. Dekat situ saya cuba buat perbandingan. Apa yang Allah nak terbiak saya ni. Itu sebab yang kita nak adalah balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhlaskan. Ingat saya sebut balik satu ayat. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang beri pinjam pada Allah dengan pinjaman yang terbaik, ikhlas. Allah bagi pinjam kita ni. Allah bagi pinjam harta, pinjam masa, pinjam pandai, segala-galanya. Kita bagi pinjam balik, cagatkan kepada Allah. Allah beri balasan walahu ajrun karim. Balasan yang sangat-sangat mulia di sisinya. Allahu Akbar. Yang bertanya tadi, kita letakkan, kita nak jadi
jadi ahli syurga, kita nak kenikmatan yang sebenar di akhirat di syurga nanti. Dunia hari ini, bagaimana kalau dakwah itu satu benda yang indah, Nabi dah rasa indah dah. Kalau nak cerita penyebaran Islam, nak sampaikan Islam itu mudah, sahabat-sahabat Nabi dah rasa mudah. Cuma hari ni kita tak dites lagi. Bagaimana sahabat Nabi dijemur tengah panas, diseksa, diikat, sebelah badan dekat kuda ni, sebelah badan dekat kuda ni. Disebab kuda tu lari ke sana, kuda lari sini, terbelah dua badan. Kita hari ni tak diuji apa pun. Kita selesa sangat dalam nak berdakwah. Kadang orang hina sikit, kita dah down, kita tak boleh move on dan sebagainya. Apa pun ingatan, untuk saya yang utama yang menyampaikan, saya nak sebut satu pengalaman di Palestin. Saya melihat anak-anak, subhanallah, duduk dalam kampung sendiri yang dipenjara, macam dipenjara oleh Yahudi, oleh Israel. Saya datang tu, dia bagi gelang. Dia kata minta sumbangan. Dia kata kalau tak bagi sumbangan tak apa, tolong doakan aku kuat. Bila tanya, mana mak, mana ayah? Dia kata dah mati dah. Habis kamu tinggal dengan siapa? Saya tinggal dengan, inilah saudara, dia tunjuk kawan-kawan ni. Dalam keadaan dia tak risau. Hari ni kita risau. Di antara kita risau nak makan apa, kita risau apa nak jadi, dan sepatutnya kita risau anak-anak kita ni akidah bagaimana. Anak-anak kita ni bab sembahyang macam mana. Allahu Akbar. Dan saya bertanya pada mereka, bagaimana mereka ni bila tengok dekat Masjidil Aqsa tu, saya tengok subhanallah imarah masjid-masjid. Kamu diuji, saya cakap, tapi kenapa hebat dalam ibadah? Dia kata, aku takut ditanya bukan banyak mana ujian, tapi bagaimana nak selesaikan ujian. Allah tak akan tanya kau diuji, kau meratap. Tak, bukan itu. Tapi bagaimana ujian itu bawa kita dekat dengan Allah atau jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan satu sentikan untuk kita bersama teruskan kebaikan. Kita cagarkan apa yang kita ada bukan untuk dunia tapi untuk akhirat kita. Ingat, ada orang dia korbankan agama dia sebab nak dapat dunia. Na'udzubillah min zalik. Kita doa banyak-banyaklah Allah pelihara kita dengan sebaik-baiknya. Baik, minta maaf. Ada lagi soalan? Ustaz nak nombor telefon ulang lagi. Okey, nombor telefon 013-632-8852. Kalau dah masukkan, bagi tahu berapa kilo beras, berapa pack beras, walau sedikit kita share insya-Allah. Mudah-mudahan ada keberkatan. Ingat, allazi khalaqal mauta wal hayata. Aku jadikan mati, aku datangkan dulu hidup sebelum mati. Untuk apa hidup ni? Untuk apa hidup ni? Aku nak uji hamba-hambaku banyak ke mana kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Aku nak uji kamu banyak mana perangai mana yang paling soleh sebenarnya. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, 013-632-8852. Sekadar ni dapat saya sampaikan, tiba-tiba hang pula dekat Facebook. Jadi saya tutup dibicara ini. Mudah-mudahan ada barakah. InsyaAllah nanti kita on balik. Malam ni kita ada bersama insyaAllah Caca, Ustaz Afad, Tuan Baihaqi. Ada Pak Chu juga malam ni insyaAllah di live Facebook saya. Jadi saya tutup insyaAllah di ruangan Google Meet ni. Berapa nombor phone? Okey, 013-632-8852. Okey, sekadar ni minta maaf saya batin. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berkatilah himpunan kami pada malam ini ya Allah, pada saat ini ya Allah. Satukan hati-hati kami ya Allah. Jadikan apa yang kami usahakan sebagai kebaikan pada kami untuk saham akhirat kami ya Allah. Ya Allah, jangan hinakan kematian kami. Matikan kami dalam husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Jadikan kehidupan kami seluruh dengan kebaikan. Akhirat kami seluruh dengan kebaikan. Dan hindarkan kami daripada azab api neraka ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi saya mengharapkan sumbangan anda untuk infak beras. Begitu juga sumbangan untuk ke madrasah saya yang hari ini kita punya kos makan agak tinggi. Sebulan dekat 9,000. Ya, apa yang boleh mudah-mudahan untuk saham akhirat kita. Pondok ni bukan milik saya. Tapi untuk saham akhirat kita bersama insya-Allah. Allah alam. Terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah. Jazakallahu khairan kasiran Ustaz daripada Kemenul Iman. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua jemaah. Jumpa lagi untuk kuliah subuh pagi esok bersama Ustaz Az-Zaidi untuk bacaan surah Al-Kahfi dan surah Yasin.
Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Keluar ke? wabarakatuh. Kasih admin. Assalamualaikum. Dah keluar tu Ustaz? Ustaz keluar ya. Alah, saya dah keluar. Dia nak live Facebook. Hari ni Ustaz dua-dua keluar. Mas. Tak apa. Dapat juga ilmu tu, insyaAllah. Terima Ya, kasih insyaAllah. kepada semua jemaah. Jumpa lagi besok kuliah subuh bersama dengan Ustaz Edward. Kuliah subuh dengan apa tu? Bacaan surah Surah Al-Kahfi dengan Yasin ya. InsyaAllah. Ya, betul. Malam ni siapa free boleh baca surah surah Yasin. Surah Yasin ada. Surah apa Surah apa? Al-Mulk. Kamu dah baca tadi. Oh dah baca dah. Okey. Kan tadi Mun Namun tadi baca laju dah je. tadi. Express tadi. Ya betul. Ya, terlupa pula sebab laju sangat. Tapi masa tu harus ikut dia okey. Assalamualaikum, baca surah sejadah ke tu? Surah As-Sajadah. Ibu kuliah tu ada perubahan ke? Ke macam tu je? Hari ni esok tak ada insya-Allah. Tapi cuma Ustaz Zukri tu takut dia tukar Dia time. suruh apa? Dia suka kata nanti ibu telefon dia dulu ya. Ibu telefon dia. Okey, Sekejap. confirmkan lah. Okey. Okey, dah siap dah ke dia punya tu? Dah siap dah. Dah letak Tak ada, dekat tak tu, ada. Nikas tu. Tapi saya buang tadi dia tak punya ada. link. Dah tukar link dah. Tak ada. Ibu lah buat link. Saya tak tahu. Okey. Mira cuma copy paste kuliah tu je lah. Satno. Zukri. Kak Zukri dia suka apa tu? Tukar-tukar. Mira ingat Mira tak ada tadi. Mira ada je. Tak apa Kak Mas. Okey je. Cover. Sebab apa? Ustaz kan dia jenis nak cepat. Hari ni ustaz kita express semua ya. Betul lah. Tapi Ustaz Sama Dr. je. Ashraf dia memang Sama. jenis cepat Mira. Tak tutup rekod. Rekod tak tutup. Kan. Jangan nak tutup rekod. Sama je aku.